Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Thank you for coming Nurin, Alia, Adria, Alisa, Aina, Azra, Izamani dan Irina. Selamat tahun baru. Uh, okay, Adriana dah masuk. Alright. So kita mula dululah. Hari ni hari last kita nak cover inheritance in humans. Next class kita akan masuk variation. So hari ni kita sambung, kita mulakan dengan thalassemia dulu. So thalassemia ni kalau kita tengok pada diagram ada dua jenis lah. Ada thalassemia beta dan thalassemia alpha. Untuk thalassemia beta, the damaged chromosome is chromosome 11. Untuk thalassemia alpha, the damaged chromosome is chromosome 16. Can you explain the causes of thalassemia? Can you explain the causes of thalassemia? Misalnya kita kena cerita dekat mana dia berlaku, apakah kesan dia dan sebagainya lah. Okay, dia pun memang sejenis mutation juga kan. Okay, teruskan. Cikgu, Yes? autosom tu apa? Kromosom yang control semua ciri pada manusia kecuali ciri-ciri seks lah, macam jantina dan sebagainya, itu kromosom seks. Yang lain tu yang tidak menentukan ciri seks dibawa oleh autosom. Kromosom 1 sampai 22. Alright. Okay. That is a good start. Nombor 1 dia adalah gene mutation. Nombor 1. Nombor 2 melibatkan kromosom 11 dan 16. Very good. Gene mutation pada kromosom 11 dengan 16 atau pada kromosom autosom 11 dengan 16. Itu dikira autosom tu, mentioning autosom tu kira poin yang berbeza lah. Okey, kemudian okey, boleh dia punya kesan daripada gene mutation tu ialah abnormality of hemoglobin, low number of hemoglobin. Good. Okey, selain daripada abnormality ada low number. Kemudian yes, yang ketiga, red blood cell become smaller and paler. Boleh. Okey. Bagus. Good explanation. So point 1 dengan point 2 ialah mengenai keadaan kromosom itself, dan mungkin point yang ketiga atau keempat kita cerita pula lah in terms of production of protein yang berkaitan dengan gen tersebut. So production of protein yang berkaitan dengan gen tersebut ialah hemoglobin. Good job everyone. Okay, I give you another 30 seconds. Sementara tu saya semak juga. Alright, Nurin full mark. Okay, Alia tengah tulis lagi. Tak apa, teruskan tulis. Okay, Izamani pun dapat 3. Aina pun 3. Okay, Adria pun 3 I think. Ya, 3. Redina 3. Azra pun 3. Adriana 3.
Okay, Alia pun dapat 3. Good job. Okay, Alisa 1, 2, 3. Alright, cukup. Okay, jom kita tengok tengok the next part. So, like you mentioned before, the mutation on chromosome 11 and 16 tu menyebabkan penghasilan hemoglobin yang tak normal dan menyebabkan red blood cell yang produce pun tidak lebih kecil dan bentuk dia pun tak normal lah, macam gambar yang ditunjukkan sebelah kiri tu ya. So untuk thalassemia, orang yang ada thalassemia ni sebab sel darah merah dia abnormal, dia mengalami masalah seperti yang berkaitan dengan tak cukup oksigen lah, macam anemia. Lepas tu sebab tak cukup oksigen dan tak cukup darah merah, dia nampak pucat. Lepas tu kekurangan oksigen tu menyebabkan dia rasa lemah, dia rasa dan tumbesaran dia terbantut lah, sebab as early as 3 months and 18 months old dah ada dia punya simptom tu kan. So kekurangan oksigen tu menyebabkan tumbesaran terbantut dan susah nak bernafas dan sama macam sickle cell anemia hari tu. Sickle cell red blood cell pun bentuk dia abnormal kan. So red blood cell yang bentuk abnormal ni akan dimusnahkan, dia punya lifespan tu tak lama macam red blood cell normal. So dimusnahkan dengan lebih cepat berbanding red blood cell normal. Sebab itulah berlaku pembesaran hati dengan limpa, sebab kedua-dua ini terlibat dalam proses nak memusnahkan atau breakdown red blood cell. Kemudian satu lagi ialah simptom lain ni ialah berlaku pembesaran tengkorak, tulang pipi, tulang rahang lah. Ini tanda lewat biasanya towards bila dah peringkat teenagers baru nampak lah. Okay ya. So untuk thalassemia ni tak silap saya, jika kita ada pembawa gen thalassemia ni, kita punya IC pun kita boleh nyatakan dalam kita punya IC. Dalam IC tu kita boleh update lah. Sebab saya juga ada kenalan yang dah adult baru detect dia adalah carrier kepada thalassemia. So dia punya IC tu, bila dia update dia punya IC, dia boleh update lah dekat situ dia adalah thalassemia carrier. Cikgu, Ya, thalassemia ni ada cure dia ke? tak ada. Tapi boleh kurangkan simptom dia. Dia ada treatment yang untuk kurangkan simptom. Nanti saya check balik. Tapi dia ada, ya tak silap saya, thalassemia ni antara orang yang kena ambil blood transfusion ke? Yes, dia saya pernah baca ada satu artikel ni, dia orang ni lebih sort of macam vampire jugalah, sebab basically every few months ke every month kena dapatkan kena dapatkan blood transfusion lah. Okay. Tapi itulah nanti saya share artikel tu. Dia cerita kalau nak dapat sumber darah tu daripada hospital kerajaan, kos dia rendah sikit lah, tapi dia punya queue panjang. Tapi bila pergi private, dia kena bayar pula kos darah tu lah. Dia jadi mahal lah. Tapi saya tak ingat dia monthly ke apa, saya kena check balik ya. Nanti I will share with you the article. Okay, so ini adalah rajah untuk menunjukkan inheritance thalassemia. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, okay, kalau tengok kat sini berdasarkan panduan kat sini kan, boleh tak kamu bulatkan yang mana satu individu yang ada thalassemia tapi tidak menunjukkan simptom. Dia ada thalassemia tapi dia tak tunjukkan dalam simptom. Cikgu? It's okay. Boleh draw kan? Betul tak? Boleh, tapi apa tak jadi. Alright.
Sekejap ya, saya nak check balik artikel tu. Kat mana saya baca? Dekat chili sauce. Nanti saya share. Dia sekejap. Saya tak show response rupanya. Alright, so dalam discussion about inheritance, antara benda yang kita kena tahu nak baca ialah diagram pewarisan macam ni lah, diagram progeny macam ni. So bila tak kisahlah shape dia nak guna shape apa, yang kita tahu bila kalau colour dia tu full satu colour, dia sama ada normal atau bawa penyakit lah. Misalnya dekat sini sama, tak kisahlah dia triangle ke, dia square ke, tapi full colour pink dia adalah normal. Full colour biru adalah thalassemia. So bila individu tu dia ada dua colour, he or she is a carrier lah. Macam tu ya. So individu yang ada alel tapi tak tunjuk simptom dikira sebagai carrier. So selain daripada thalassemia, satu lagi penyakit yang famous untuk rajah progeny macam ni ialah penyakit hemofilia lah, di mana kita juga kena identify siapa yang normal, siapa yang carrier. So submission semua orang betul ya, yang ada dua colour tu adalah carrier atau individu yang ada alel tapi tak tunjuk simptom. Okey. So jom kita cuba satu aplikasi kat sini. Okay, contoh dia bincang mengenai beta thalassemia that is caused by a recessive allele. So ada seorang budak ni nama dia Asad. So Asad sister has beta thalassemia but Asad does not. His parents also does not have beta thalassemia. Now, currently Asad's mother is pregnant. What is the probability of the child having beta thalassemia? Okay, kita boleh gunakan huruf T sebagai alel ya. Kita gunakan huruf T sebagai alel. So capital T for normal, recessive pula, small t untuk thalassemia. Okay, capital T untuk normal, small t untuk thalassemia. Apakah probability untuk anak tu dapat thalassemia pula? Cikgu, Ya, saya. beta thalassemia tu apa? Thalassemia dia ada dua jenis. Kalau dia mutation tu dekat kromosom 16, beta thalassemia. Kalau kromosom 11, alpha thalassemia. So ni yang tak show symptom tu ke, macam yang carrier tadi tu ke? Oh tak, dua-dua pun tunjuk simptom. Cuma different types of thalassemia saja. Okay. Alright, that is a good question. Sebab saya ajar ni sebab nanti bila kamu buat A-level ke matrik ke, kamu jumpa balik thalassemia ni dan dia akan cakap dengan detail lah alpha dengan beta thalassemia ni. So might as well I share a sample question yang cerita pasal ni lah. Cikgu. Ya, saya. So the dad has beta thalassemia also? Tapi dia tak ada, dia sebut macam ni, statement dia ialah his parents do not have beta thalassemia. Maksudnya parents dia tak ada simptom thalassemia. Kalau dia sebut ada alil, barulah macam mana nak cakap Maksudnya one of them carrier ke cikgu? Bukan. Macam bagi jawapan je. Most likely both are carrier lah kan? Sebab Asad tu dapat. Cuba check, betul tak?
statement his parents do not have beta thalassemia tu lebih kepada parents tu tidak menunjukkan simptom thalassemia lah. Kenapa saya sebut macam tu? Sebab anak dia ada thalassemia. So kalau anak ada tapi parent tak ada simptom, most likely parent tu adalah carrier lah. Saya lupa nak show response sebab ada yang dah jawab ni ya. So, betul tak? Most likely, maknanya parents dia tu, kalau kita sebut carrier, maknanya kalau carrier dia punya genotype adalah heterozygous kan? Satu capital letter, satu small letter. Dia macam kita buat monohybrid inheritance. 25%. Cepatnya dia kira. Tak apa. Teruskan dulu, teruskan. Maka ada 3 sebab 1 tu datang dari kebarang kalian. So lagi 2 tu macam nak tunjuk jalan kerja sikit lah. So tak apa sebab saya tengok situ pun ada yang tengah tulis. So tak apa, teruskan dulu, tak apa. Nanti kita sama-sama check. Betul tak 25%? Untuk yang ni kalau kamu jawab dalam bentuk Punnett square pun boleh ya. Tak semestinya cross-cross tu. Sebab mungkin ada orang rasa buat table lagi senang kan. So Punnett square pun boleh ya. Ni macam monohybrid inheritance juga. So sebab ini adalah sebab ini adalah heterozygous kahwin dengan heterozygous. Lupa artikel tadi, kejap. Tadi dah jumpa dah. Okey ya. Okey. Ada yang dah nak siap tu. Kejap saya tengok kat sini pula. So tadi tu satu lagi istilah yang digunakan untuk describe thalassemia ialah thalassemia alpha major and minor. So thalassemia alpha tu ialah thalassemia major. Orang yang ada thalassemia major ni kena ada blood transfusion dah. Satu lagi ialah thalassemia minor. Thalassemia minor dia tak perlu sampai level buat blood transfusion lah. Kat mana ya saya jumpa artikel tu? Nanti saya cari balik. Ke diorang dah update yang baru Okay. Let's see here. Antara sampel jawapan. Okay, so ada yang straight away dia dapat 25%. Macam Izamani terus dapat 25%. I can understand why. Sebab kita dah discuss sebelum ni bila dalam monohybrid inheritance bila ada bila nak kata apa bila heterozygous kahwin dengan heterozygous, nisbah dia ialah 3:1 kan. Untuk phenotypic ratio tu 3:1, 3:1 because 3 is 3 tu adalah
yang ada dominant trait, manakala satu tu yang hanya ada recessive trait. Tapi disebabkan dalam pewarisan penyakit thalassemia ni heterozygous kita kira sebagai satu fenotip lain, iaitu kalau macam dia kalau orang tu dua-dua capital letter, genotype dia dua-dua capital letter macam yang Azra tulis kat sini ya, ada satu genotype yang dua-dua capital letter, itu adalah normal. Tapi kalau ada satu capital letter, satu small letter macam yang Azra tulis ni, orang ni adalah carrier. Kalau dua-dua small letter, orang tu adalah dia ada thalassemia. So kita kena kira dia punya phenotype tu 3 phenotype yang berbeza lah. Okey, itu satu perkara. Okey, perkara yang kedua, untuk probability, there are 4 outcomes here. Ada 4 keputusan atau 4 jenis genotype kat sini. So untuk mendapat thalassemia, probability dia ialah 1 daripada 4 outcome. So 1 daripada 4 outcome. So 1 daripada 4 outcome ialah 25% lah. Sebab Kenapa 1? ya, Kenapa bukan 3? sebab thalassemia dia resesif. Oh, so dia nak both Both T small kecil. t. Okay. Sebab dia resesif. Okay. Kena betulkan sikit kat situ. Thank you. Dia dah dapat dah tu. Okay. Okay, Aina almost there. Probability dia ialah 1 daripada 4 ya. The total outcome is 4. To get thalassemia, dia punya outcome untuk dapat thalassemia ialah 1 daripada 4 outcome. So that is why sama ada kita jawab probability dia 1/4 atau 25% atau 0.25 pun boleh ya. Okay. Idina guna huruf B ya? Tak apa. Sebab soalan tak indicate kena guna huruf T. Saya sebut saja kena guna huruf T. Okay. So saya perasan dekat sini macam ada beberapa sampel kat sini macam Adriana ada tulis kan. So ada tulis buat cross macam ni kan. So cadangan saya ialah dekat tepi tu Adriana label sikit setiap stage tu apa ya. Parent sebelah kiri and then followed by parent genotype and then gamete and then macam pelik pula kamu punya cross ni, macam tak cukup. Ya, macam tak cukup. Kenapa tiba-tiba ada satu yang huruf kecil, ada satu T saja kan? Macam pelik pula. Tapi boleh dapat pula 25% tu ya, tak apalah. Alright, I give you another I give you and myself another 30 second to update. Sekejap ya, nanti kita tengok. Mana lagi ya? Idina pun sama label kat tepi. Okay, alright, good. So markah dia 3 sebab labeling kat tepi, cross dekat tengah-tengah tu betul ke tak. Lepas tu jawapan 25% tu. Right, kejap saya ambil satu sampel. Lebih kurang lah ya. Lebih kurang lah satu sampel. Saya share dalam Telegram ya. Nanti boleh refer juga. Okay, next kita nak tengok inheritance yang lain pula. Okay, antara inheritance lain yang kita selalu gunakan sebagai contoh bila kita bincang variation nanti atau sebagai aktiviti dalam experiment variation ialah these two characteristics. The ability to roll tongue dengan attach versus free earlobe. So ini pun adalah contoh human inheritance di mana dominant allele control the dominant trait for tongue rolling. Dominant allele control the dominant trait free earlobe. Okay, nanti kita akan tengok, kita akan discuss ni lagi dalam activity variation.
Okay. Jom kita tengok yang ni pula. Okay. Next is sex determination. So ini kita buat kejap ya, saya tak bagi dia boleh draw Okay. Astaghfirullahalazim. Salah. Maaf ya, maaf. Not this one. This one. Okay. Untuk jom kita buat sama-sama untuk sex determination ni. Kalau sex determination, kita akan tulis genotype untuk kromosom autosom dan kromosom seks berasingan. Okey, saya tengok ada yang dah start tu. Okey, boleh teruskan. Kita boleh buat sama-sama. Buat sama-sama pun boleh. I think ada yang dah dapat tu, boleh terus je. Boleh terus je buat. Saya show response. Saya share kat Google Meet. Alright. So, okay, untuk parent, kita tulis dulu. Father, and then this one, mother, and then untuk genotype, kita asingkan autosom dan kromosom autosom dengan seks kromosom. Kromosom autosom ada 44 kromosom dan jantina bapa ialah XY. XY capital letter. Okay. Dan untuk mother pula sama, dia ada 44 kromosom autosom, but the sex chromosome is different because a female has XX chromosome. Okay, dan bila kita buat dia punya proses meiosis ni kita buat arrow je lah kan. Kita buat arrow saja, tak ada masalah kat sini. So it will produce untuk father will produce two different types of gamete. Gamete dia akan dapat separuh kromosom autosom dan separuh kromosom seks. Kemudian sama juga satu lagi jenis gamete. Gamete dia akan dapat separuh kromosom autosom dan separuh kromosom seks. Untuk mother, mother dia hanya hasilkan satu jenis gamete saja, iaitu 22 plus X. Alright. So kalau kamu nak tulis dua-dua untuk mother ni, nak tulis dua-dua 22 tambah X, 22 tambah X pun boleh ya, tak ada masalah. Tapi sebab apa, kita sebenarnya nak refer kepada types of chromosome produce saja. Alright, and then sebab dia gamete kita bulatkan dan kita boleh terus buat arrow untuk fertilization lah. Okay, this one and this one dapat apa, and then this one, and then this one and this one dapat apa. Okay, boleh teruskanlah sampai habis. Alisa warna-warninya. Okay, boleh. Warna-warni pun tak apa. Okay.
Okay, so okay, thank you Alisa. Alisa dah siap. Okay ya. Apa link yang saya bagi dekat Telegram tu adalah link mengenai cabaran pesakit thalassemia major dekat Malaysia nanti boleh check it out. Dia cerita pasal dia punya requirement untuk dapat blood transfusion every month macam tu kan. Lepas tu cost untuk dapat blood donation dari untuk dapat blood transfusion dari swasta dengan public hospital lain dan sebagainya lah. Okay, so untuk sex determination, as you can see here, the phenotype ratio is 1 female and 1 male. Lepas tu the probability to get either male atau female child is 50% because 1/2 outcomes. Okey, jom kita tengok pula kenapa kita kena tahu pewarisan jantina, sebab dia ada kaitan dengan penyakit-penyakit yang berkaitan jantina. Most of the time, penyakit yang berkaitan dengan jantina ni disebabkan oleh kerosakan pada kromosom X. Tak ada penyakit yang berkaitan dengan kromosom Y yang kita bincang. Most of the time sebab kromosom Y ni pendek, jadi kemungkinan untuk ada damage gene tu kurang lah. Tapi kromosom X ni kromosom yang panjang, so dia ada probability untuk ada defective allele kat situ ya. So the problem is, okay, bila kromosom X tu defektif, untuk orang perempuan dia tak ada masalah sebab defektif allele ni selalunya adalah dalam keadaan, saya tukar kepada boleh draw ya. Sebab saya perasan ada yang nak catat-catat. Okay, untuk orang perempuan tak ada masalah sebab defektif allele ni selalunya recessive. So since we have 2 X kromosom, kalau satu X kromosom tu normal, satu lagi ada defektif allele, so yang normal tu adalah dominant. So most likely pun kita akan paling teruk pun jadi carrier lah. Tapi masalahnya dekat orang lelaki, dia hanya ada satu saja X kromosom. Jadi kalau dia dapat kromosom X yang defektif, dia tak ada, orang lelaki tak ada carrier. Dia sama ada dia dapat penyakit tu atau tak dapat penyakit tu sajalah. Tetapi untuk orang perempuan, kalau dia phenotype dia adalah normal, dia boleh jadi dua. Sama ada normal yang normal atau normal tapi dia carrier lah. Okay, tapi itulah sebab defective allele tu recessive, so shouldn't be a problem lah. Okay, antara contoh sex-linked inheritance ialah colour blindness. Jadi ada colour blindness ni, dia ada beberapa kategori. Okay, gambar yang saya tunjuk ni adalah jenis yang common lah, iaitu jenis yang tak boleh nampak warna merah dengan warna hijau. So we can see the difference cara pandangan dia lah. This is why ada colour blind test bila buat bila ambil driver's license kan, sebab traffic light tu dia punya major colour dia ialah merah dengan hijau. Dia pula tak nampak merah dengan hijau kan. So as I mentioned before, bila kita nak tulis untuk colour blindness, kita nak tulis genotype dia, kita akan tulis jantina, kita tulis kromosom kromosom seks dua-dua, X kalau lelaki adalah XY atau XX. Tetapi katalah kita tengah bincang pasal colour blindness, so kita letak allele B sebagai superscript lah, sama macam kita tulis allele untuk jenis darah sebelum ni. So colour blindness is a defective allele yang recessive. Jadi kalau kita nak tulis kromosom X yang ada allele colour blind, kita letak superscript dekat situ cap small b. Okay, as I mentioned before, untuk female kita ada phenotype carrier, sebab bila dalam orang perempuan, the allele for colour blindness boleh exist, boleh wujud sebagai heterozygous. Tapi untuk orang lelaki dia tak boleh jadi heterozygous sebab dia hanya ada kromosom X satu sahaja. Okey, jom kita cuba yang ni. Ya saya.
Maksudnya yang start tadi tu, kalau lelaki dia tak ada dominant dengan recessive ke? Dia macam kalau dia normal, maksudnya dia ada dominant alil untuk colorblind lah, normal lah. Tapi kalau dia colorblind, dia ada recessive alil pada kromosom Oh, X. Macam tu. oh okay, faham. Alright. So nanti bila kita tengok color blindness, hemofilia, kita sentiasa akan refer kepada jantina sebab rosak tu pada kromosom X. Yang lain tu macam tadi kita buat thalassemia tu kan, kita tulis huruf T saja, kita tulis huruf dia saja, tak tulis XY, tak kira jantina apa sebab kecacatan alil tu berlaku dekat kromosom autosom. Tapi bila cacat tu pada kromosom seks, kita kena tulis yang XY ni sebab selain daripada penyakit, selain daripada kita nyatakan dia adalah colorblind, kita juga kena bagi tahu dia punya jantina. Male colorblind, female colorblind, female carrier, female normal. Okay, kita kena bagi tahu jantina dan keadaan dia normal atau ada colorblind untuk phenotype dia. Contoh kita cuba tengok soalan ni. So katakanlah seorang lelaki yang normal eyesight kahwin dengan female yang carrier untuk colorblind. So jom kita lengkapkan table ni. Nanti saya check. Oh yes, nak buat superscript tu susah ya. Okay, tak apa. Kamu buat apa macam tu saya faham lah. Saya faham nak buat superscript tu tak boleh kan. Okay, father, mother, good. Okay, tinggal nak buat genotype pula. Alright, you are off to a good start. Okay, ada yang pakai apa? Apple pencil atau stylus so okay sikit lah nak tulis. Almost there. Wah, skill kamu menulis schematic diagram ni semakin baik ya. So kalau kita alam kepala kamu tengah tulis ni, yang kamu tulis sekarang dalam ruang table tu, bila tulis sampai dapat phenotypic ratio tu, markah dia, selalunya schematic diagram full macam ni, markah dia 5. Bila sampai ke tahap kamu kena nyatakan phenotypic ratio dan bagi tahu probability, semua yang kamu tengah tulis sekarang ni, markah dia 3 hingga 4 markah. Label sebelah kiri tu boleh jadi 1 hingga 2 markah lah. Tengok kepada mark scheme jugalah. Okay. Tapi kalau dia nak minta kamu explain schematic diagram ni, soalan yang sama tapi 8 markah. Okay. Tak apa. Kita bagi settle dulu schematic diagram ni. Bagi betul-betul power dulu. Lepas tu nanti nak explain senang je. Dia basically kita tulis beberapa peringkat dalam schematic diagram ni dalam bentuk ayat. Okay. Idina jangan lupa gamit tu bulatkan ya. Alang kepalang kamu guna stylus kan. Okay. On the right track tu, senang Alisa ya buat saja
dot macam tu, nampak macam dah dibulatkan ya. Okay, good idea. Sama juga dengan Nurin. Nurin pun buat macam tu juga. Okay, tak apa, boleh, tak ada masalah. Mana-mana yang mudah. Okay, almost there Adriana, good. Adriana guna male dengan female Adriana? Banyak pula aku pun. Guna male dengan female. Alright, thank you. Alia, kita sentiasa tulis X kat depan ya. Okay. Alright. Thank you. Okay, Aina Camelia, you are on the right track. Good. Teruskan. Okay, almost there. Okay, almost there. Good job, Aina. Alright. Okay. So here is a sample also from Irtina. Okay, so kita dapat tengok kat sini the phenotypic ratio untuk dapat normal female, normal male, colorblind male, female carrier, semuanya satu lah. Right? So kalau dia apa nak kata ya, kalau kita tengok dekat sini dari atas tu, okay, kita kena labelkan pula, kita kena tulis dengan jelas dia punya genotype father and mother.
Lepas tu berlaku proses meiosis, kita buat arrow turun ke bawah and then kita tulis gamit dia dalam bulatan and then kita buat cross and then pastikan untuk phenotype kita kena nyatakan dia punya jantina. Alright, very good everyone. Sekejap ya, semua dah settle kan? Okay. Alright, settle. Okay, jom kita tengok satu lagi soalan kat sini. Okay, since we have discussed about the characteristics of color blindness dan macam mana dia diwariskan. Okay, dalam soalan ni, as a genetic expert, can you explain why color blinds often occur in men as opposed to women? And can you suggest ways to overcome color blindness in families? Total mark untuk soalan ini ialah 5. Okay. Suggest dengan explain tu, total marks dia dah 5. Saya lupa nak tunjuk. Okay, total marks dia 5 Okay. So soalan ni 5 markah sebab ada 2 parts lah. Kenapa, explain why often occurs in men, lepas tu suggest. So it is up to you how you want to divide. Sama ada kamu buat 3-2 ke, 4-1 ke, 4 untuk explain, 1 untuk suggest ke, mana-mana satulah. Yang penting jawapan kamu ada 2 komponen Okay, you are off to a good start. Ada yang dah pinpoint sebab male ada satu saja sex kromosom kan? Okay, you can start with satu ciri mengenai color blindness, iaitu disebabkan oleh recessive allele on the X chromosome kan? Color blindness is caused by the recessive allele on X chromosome. Itu yang kita dapat pada slide yang sebelum ni mengenai ciri-ciri pewarisan color blindness. That can be a part of your answer also. Okay, in general kita tahu color blindness tu disebabkan oleh allele yang resesif pada kromosom X. Lepas tu baru kita masuk. Untuk orang lelaki, kromosom X dia ada berapa? Maka apakah kesan dia? Untuk orang perempuan, kromosom X dia ada berapa? Jadi apakah kesan dia yang sedikit berbeza dengan orang lelaki? Kan? Teruskan. Okey, Isaman ni dah habis ya. Oh, belum. Suggest tu belum. Teruskan. Suggest belum lagi ya. So it is up to you ya. Mungkin kamu nak buat untuk explain tu 3 point
Untuk suggest tu 2 point, tak ada masalah. Mana-mana combination. Okay. Oh, panjangnya. Bagus, 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 bagus. Okay. Saya tengok ya dari awal. Okay, so okay, saya apa yang dapat saya baca daripada apa yang saya boleh summarize daripada jawapan kamu ni. Pertama, okay, ramai juga yang memulakan jawapan dengan menyatakan color blindness is caused by recessive allele on X chromosome. Okay, itu satu markah. Okay, nombor dua, apa saya dapat baca dekat sini dalam in male there is only one X chromosome. So if the X chromosome is if the X chromosome have the recessive allele, it will cause color blindness in the male. Okay. Okay, ini yang saya bacalah daripada summary yang kamu bagi. Okay, dan itu adalah point yang kedua. Basically, disebabkan orang lelaki kehadiran satu kromosom yang ada recessive allele colorblind ni, maka dia akan terus dapat colorblind. Okay, sebab dia orang lelaki hanya ada satu X kromosom. Untuk orang perempuan, okay, point yang ketiga, kalau tak cerita pun tak apa, ada banyak lagi point yang lain. Untuk orang perempuan, the presence of only one recessive allele on X chromosome
does not produce color blindness, tapi but only carrier. Okay, untuk orang perempuan, since the presence of only one X chromosome with color blindness does not produce color blindness in that individual, but it only cause the individual to become carrier saja kan. Okay, ada juga yang sebut pasal when in the female, saya perasan ada yang jawab begini ya, dalam female if both X chromosome have the recessive allele for color blindness, then the female will have color blindness. Okay, if in the female, if they are if there is a presence of both recessive allele on X chromosome, then the female will become colorblind. Okay. Saya perasan tadi ada seorang jawab macam tu. So that is also correct ya. Okay. So dah ada 4 poin kat situ. Okay. So markah ada 5. So kita kena reserve at least 1 pasal suggest lah. Sama ada kahwin dengan orang yang kahwin dengan orang yang homozygous dominant for normal color vision, ataupun buat gene therapy, atau kahwin kejap ya, untuk suggest tadi kan, kejap ya, bila dia kahwin dengan orang yang homozygous dominant untuk normal color vision, maknanya dia kahwin dengan perempuan yang ada kejap ya, sebab dia kata suggest ways to overcome kan. Kalau to overcome maksudnya dalam family tu sudah ada color blindness. Okay. Maknanya kahwin dengan orang yang homozygous dominant untuk normal color vision to eliminate recessive allele in the next generation. Okay. Itu kira 2 poin yang berbeza ya. Nombor 2, kita boleh juga cadangkan buat gene therapy where there is an insertion of genes into an individual cells or tissues during pregnancy. Okay, kita boleh buat gene therapy. Kejap ya. Okay, overcome color blindness. Satu lagi ada yang suggest untuk pakai special glasses. Boleh. Sebab overcome, dia tak kata overcome, sebab statement mengatasi buta warna tu dia open, jadi tak semestinya in terms of pewarisan sajalah, mungkin dari segi treatment pun boleh. Okay, a way to overcome color blindness sama ada buat gene therapy atau kahwin dengan orang yang kalau perempuan kahwin dengan untuk cari jodoh perempuan, cari yang homozygous dominant untuk normal vision, atau cari lelaki yang tak colorblind lah obviously. Lepas tu buat gene therapy tadi dah, atau wear special glasses kan. Memang ada special glasses untuk certain types of color blindness. Okay, I give you another 30 seconds to update. I think most of you untuk explain kenapa orang lelaki lagi banyak color blind tu dah dapat dah at least 3 to 4 marks. Tinggal nak suggest saja. Okay, Aina pun tinggal nak suggest saja kan? Okay. Okay, Nurin punya dah hampir siap. Okay, Alisa settle. Okay, Idina pun settle. Sekejap ya. Okay, teruskan. Oh, sila Azra, sorry. Ya Allah, saya tak perasan. Mesti dia dah balik pun dari ni ya. Okay, jom kita tengok seterusnya pula, iaitu hemofilia. So, untuk hemofilia, kita dah discuss hemofilia ni semasa kita belajar pasal mechanism of blood clotting masa form 4. So,
sebab gene yang code the production of clotting factor tu defektif atau tak ada, ini menyebabkan bila ada luka, ada bleeding, tak ada blood clotting mechanism tu is not activated lah. So similar to color blindness inheritance, bila dalam keadaan untuk female, bila genotype tu adalah homozygous recessive, barulah female tu hemophiliac. Tapi kalau dalam keadaan heterozygous, ada female jadi carrier saja. Manakala kalau female tu homozygous dominant, dia adalah normal blood clotting. Okay, dia normal. Untuk lelaki, kalau dia ada defektif alil untuk hemofilia, dia terus jadi dapat penyakit hemofilia. Okey, jom kita cuba satu schematic diagram kat sini. Seorang lelaki normal kahwin dengan seorang perempuan carrier. So macam mana kita nak tunjukkan perwarisan hemofilia untuk pasangan ini? Dia punya, alright. Kita terus tulis father mother, good start. Kalau kita tengok kat sini dia punya inheritance similar macam color blindness tadi kan? Okay, you are off to a very good start. Dan towards the end tu, okay, cara menulis yang baik. Okay. Yes, untuk yang ni pun kita tulis, jauh lah pula, tak nampak. Sekejap ya. Kita tulis dia punya jantina dan kita tulis dia punya dia punya apa tu? Yes. Itu dia punya jantina dan dia punya condition. Okay, very good. Sama ada normal atau carrier atau hemophiliac.
Okay, nisbah fenotip dia, yes, semua pun empat satu satu. Normal female, 2 normal male, 3 female carrier, 4 male yang hemophiliac. Jadi nak dapat female yang hemophiliac ni susah jugalah, atau female yang colorblind ni susah jugalah. Dia kena bapa tu kena hemophiliac atau colorblind. Barulah anak perempuan tu kalau mak dia carrier, at least adalah probability untuk anak perempuan tu dapat hemophilia atau colorblind. Okay, almost there, almost siap already, almost there. Okay, kejap ya, saya screenshot juga satu. Saya screenshot juga sampel. Alright. Okay, kemudian kita nak tengok pula beberapa soalan aplikasi ya. Alright, nah. Okay. Okay, dah siap belaka ya. Dah siap belaka, saya tengok kat sini. Dah sampai 111. Oh, almost there. Alisa almost there. Okay. Tapi basically samalah. Macam colour blindness tadi. Okay. Kita nak cuba, I give you another 30 seconds. Nanti kita nak cuba soalan aplikasi pula ya. Sebab kalau kita habis cepat yang ni, nanti kita masuk sikit lah variation. Kalau sempat ya, kalau sempat kita masuk variation. Okay. Okay, dah settle. Siapa lagi tu? Okay, almost there. Oh, sorry, Nurin. Nurin dah nak habis. Okay, saya tambah lagi 30 second. Okay. Nanti kita tengok soalan. Okay. Alright. Okay, tak ada nak update tu. Okay, tak apa. Sebab sama macam colorblind. Dia essentially sama macam colorblind. Okay, so sekarang ni kita nak tengok pula diagram pada sebelah kanan ni menunjukkan pewarisan hemofilia dalam sesebuah keluarga lah. Bermula dengan similar macam keadaan tadilah. Bapanya lelaki yang normal dan ibunya adalah perempuan normal tapi pembawa ya. So, can you explain why both husband and wife have normal trait and do not suffer from hemophilia? Okay, can you explain why both husband and wife have normal trait and do not suffer from hemophilia? Okay, kita boleh explain bermula dari genotype dulu. Okay, good start. Kita start dengan genotype husband and wife tu dulu.
Okay, good. Kalau kita tengok dekat genotype parents kat situ, okay, ada yang dah dapat ya. Presence of recessive allele. Okay, boleh. So, cuba kita tengok pada kedua-dua parents kat situ. Okay, dekat bapa dia tak ada langsung recessive allele, manakala untuk ibu dia ada satu je recessive allele. So the presence of only one atau the presence of only one dominant allele. Okay, kalau kita tengok dekat parents tu, they have at least one dominant allele, ataupun satu sudut lain kita boleh kata both parents sama ada tak ada recessive allele atau have at least one recessive allele, atau satu sudut yang lain kita boleh kata both parents have at least one dominant allele. Okay, ada dua cara kita nak ceritalah benda yang sama. Okay, jadi the dominant allele will express the trait atau will express the phenotype of both parents. Okay, jadi disebabkan parents dia ni ada at least satu dominant allele, maka tak kisahlah pasangan dia tu recessive allele ke tak, dominant allele yang akan menunjukkan ciri dia, iaitu normal lah. Begitu. Okay, kalau tak ada explanation yang ni, tak apa, ada lagi yang lain. Okay, kalau kamu jawab tadi kamu kata dalam both parents, kamu tengok bapa tak ada recessive allele, kamu nyatakan bapa tak ada recessive allele, manakala ibu ada at least one recessive allele. Okay, that is a good point number one also. Maka ada dua kan. Okay, point number two, hemophilia can only be observed when the recessive allele exists in homozygous form. Okay, the trait hemophilia can only be produced atau expressed when recessive allele exists in homozygous form. Atau kita boleh juga explain, kita kata penyakit hemofilia tu hanya boleh dilihat apabila setiap individu mempunyai dua recessive allele. Okay. Tadi ayat 1 kita kata bapa tak ada recessive allele, ibu ada satu recessive allele. Jadi ibu dengan bapa menunjukkan ciri yang normal. Nombor 3 kita bagi tahu hemofilia ni hanya boleh wujud atau dizahirkan atau express, the trait hemofilia can only be expressed when the allele exists in homozygous form. Atau when the genotype is, kita tulislah X small h, X yang X small h, macam tu. Kalau tak tulis homozygous form tapi kamu tulis dia punya genotype yang homozygous recessive tu, boleh dapat juga markah. Okay, tapi kejap saya tengok. Okay, all of you got 2 marks already. Tak ada masalah. Dia ada 4 point sebenarnya. So mana-mana 2 daripada 4 point yang saya nyatakan tadilah. Okay, so next ialah soalan dia. Okay, anak lelaki hemofilia tu nak kahwin. So, bolehkah kamu cadangkan the best wife untuk lelaki tersebut supaya semua anak dia tak dapat hemofilia? Boleh terangkan kenapa kamu pilih the best wife? Jadi matchmaker pula kan? The best wife, cadangkan best wife atau boleh juga kata avoid siapa pun boleh jugalah.
Saya pernah tanya soalan ni masa saya ajar student saya dulu dekat Smart Kajang. Lepas tu adalah student saya ni jawab apa yang paling utama, sebab jawab soalan dalam bahasa Melayu kan, yang paling utama ialah perempuan yang solehah. Lepas tu baru dia cerita pasal genotype. Sabar je lah. Dia juga kalau dia tak tahu jawab, dia tulis kenapa jadi macam tu, sebab kehendak Allah. So saya tak tahu nak bagi salah ke, betul ke, tapi tak dapat markah lah. Tapi itulah. Saja dia nak ngusik. Alright, good job. Okay. Ada yang tulis terus bagi tahu avoid siapa, atau yang ada homozygote dominant. Kalau tak sure nak tulis homozygote dominant, terus tulis di genotype dia tu apa Tak ada masalah. Perempuan yang ada genotype apa. Sebab age untuk hemofilia tu adalah standard lah. Sama macam color blindness, X dengan B. Sama juga dengan darah, I dengan A, I dengan O, I dengan B. Itu adalah standard. So kalau kamu tulis genotype dia terus pun tak ada masalah I would suggest for the man to marry a woman with the genotype apa-apa-apa. Okay. Okay, good. Okay, ada 2 suggestion yang kita boleh bagi. Sama ada kahwin dengan normal woman with homozygous dominant genotype, atau terus tulis ada dia punya genotype dia apa, macam yang Adriana dengan Izamani buat ni. Dia terus tulis Dia terus tulis genotype dia apa. Okay, that is point 1. Lepas tu kita kena explain kan kita punya nasihat tu. Okay, kita explain lah. So kita boleh explain dari segi semasa pembentukan gamit. So kita suggest perempuan yang homozygous dominant, sebab this female will produce only one type of gamete, iaitu gamete dia adalah X dengan H capital kan. Okay, nombor 2. Okay, tak apa, Izaman ni ada lagi point. Mungkin yang lepas ni ada juga berkaitan dengan yang Izaman tulis. So untuk yang female tadi, female tadi dia hanya produce one type of gamete yang XH besar lah. Okay, so untuk yang male pula, 50% of the gamete produced by the male carry recessive gene for hemophilia. Okay, untuk perempuan, kalau
sekarang ni kalau kamu suggest perempuan yang homozygous dominant ini dia punya explanation. Okay, dia punya explanation nombor 1, the female will only produce gamete that is only one type, iaitu X H capital yang ada dominant allele. Okay, manakala untuk male pula 50% of the male gametes will carry the recessive gene for hemophilia. Okay. That is point number 2. Point number 3 untuk explanation. So when fertilization occurs, okay, there is 100% chance for all children, 100% chance atau all children produced will become normal. Okay, tapi mungkin jadi habis-habis pun jadi carrier sajalah, dia tak jadi, tapi dia tak dapat hemophilia. Okay, untuk mereka yang jawab avoid. Okay, kalau nak jawab avoid boleh. Maknanya kamu kata avoid woman yang genotype dia carrier atau avoid hemophiliac woman. So, untuk explanation yang avoid ini, sama juga kamu boleh sebut dulu the male will produce 50% gamete with recessive allele. Okay, kemudian manakala untuk carrier woman, carrier woman pula, macam perempuan berkerjaya ya. Manakala kalau dia kahwin dengan female carrier, 50% of the gamete produced will carry recessive allele also. So 50% daripada male gamete bawa hemophilia allele, 50% of the female gamete juga bawa hemophilia allele untuk perempuan carrier lah. So the probability to get children with hemophilia is 50%. Sebab itu kena avoid perempuan atau female carrier. Kenapa kena avoid female? Nasihat kita ialah, kalau nasihat kita ialah avoid female yang hemophilia, kita boleh explain sama, kita punya explain, kita kata male produce 50% gamete with hemophilia yang carry recessive gene atau carry allele hemophilia, manakala perempuan yang hemophilia will produce 100% gamete yang mengandungi recessive gene atau recessive allele for hemophilia. So the chances to get hemophiliac children is 100%. So sebab tu kena elak. Okay. So kita punya explanation bergantung kepada siapa yang, apakah nasihat kita lah. Kalau kita nasihatkan kahwin dengan female yang homozygous dominant, kita bagi tahu jenis gamete yang dihasilkan oleh lelaki, jenis gamete yang dihasilkan oleh perempuan. Berapa persen gamete yang bawa recessive hemophiliac gene, berapa persen female gamete yang bawa recessive hemophiliac allele. Kemudian kita bagi tahulah probability untuk anak dapat hemophilia tu berapa bila kahwin perempuan yang macam ni. Okay. Sekejap saya tengok satu-satu Satu, dua, tiga. Okay. Adriana punya dapat. Okay, Izaman ni tengah type lagi, tak apa, teruskan dulu. Saya cek Alia punya dulu. Okay, Alia settle dapat 3. Okay, Alisa pun dapat 3. Oh, should avoid. Okay, sekejap ya. Untuk Adria punya jawapan, saya suggest
Saya nampak macam kejap. Sebab Adria punya ialah jawapan untuk avoid. Adria punya jawapan untuk avoid. So cadangan saya ialah point yang ayat yang kedua tu. Okay. Ayat yang kedua tu cerita pasal sama ada cerita pasal hemophiliac woman atau hemophiliac carrier lah. Contohnya the female carrier will produce 50% of gamete that carry recessive allele. Okay, lepas tu untuk male pula 50% recessive allele tu dah dapat. So the chances of getting children with hemophilia is 50%. Kalau kahwin dengan perempuan hemophilia, perempuan carrier, probability untuk anak yang hemophilia juga 50%. Tapi kalau dia kahwin dengan perempuan yang hemophilia, chances untuk dapat anak hemophilia ialah 100%. Okey, Azra punya settle dapat 3. Kejap ya, saya cuba memahamkan ayat Idina ni. Sebab Idina pun juga jawab dalam konteks avoid. Okey, ayat kedua tu boleh. Point number 2 dah dapat. Oh, okey. Okey, saya faham. Ayat yang last tu apa? Saya faham. Ayat yang last tu setara dengan point there is a 100% chance to get children with hemophiliac genes. Okey, saya faham Idina. Saya faham. Boleh dapat point kat situ ya. Oh, okey. Aina dia combine dua-dua nasihat. Okey. Okey, cadangan saya Aina pada ayat terakhir tu there is a 50% chance for the children to get hemophilia sebab sebab ayat dia ialah kahwin dengan carrier kan. Okey. Okey. Kemudian Nurin. Sekejap avoid juga. Boleh dapat. Nurin punya jawapan pun dapat terima. Allah Akbar, dah pukul 10. Alright. Sekejap ya adik, almost finish. Okay, so basically hari ni last kali sebagai penutup. Okay, ini yang saya sebut tadilah mengenai raja family pedigree atau raja inheritance yang menunjukkan bagaimana sesuatu penyakit itu diwariskan dari satu generasi ke satu generasi yang lain. Sama juga macam gambar raja segitiga dengan square tadilah. So when there is a mix of colour, the individual is a carrier. Okay, cumanya kalau kita sebut pasal hemophilia, kita kena nyatakan individu tu female atau male. Tapi untuk thalassemia, katalah ini adalah family pedigree untuk thalassemia kan. Kalau tak bagi tahu jantina pun tak apa sebab thalassemia is not a sex-linked inheritance. So next week kita akan tengok variation pula ya. So up until now, ada apa-apa soalan tak sambil saya rumuskan pada hari ini? Hari ini kita dah discuss inheritance in humans for thalassemia. Thalassemia is defect pada kromosom autosom. So kita hanya bagi tahu orang tu sakit thalassemia atau tak lah. Sakit thalassemia atau tak, dan satu lagi sama ada dia carrier atau tak lah. Okey, kemudian untuk sex inheritance, make sure kita tulis 44 tambah
XY atau XX ya. Atau bila jadi gamit, nombor 22 tambah X atau 22 tambah Y. Nombor kat depan kromosom autosom tu kena tulis. Tetapi once kita bincang mengenai sex-linked inheritance untuk color blindness dengan hemofilia tadi, kita hanya tulis XY atau XX sajalah. Cuma kita kena tulis dekat situ ada superscript untuk color blindness, dominant, normal vision, capital B, color blindness, small b. Alright. So, satu lagi kunci untuk soalan inheritance ni, banyak markah paling besar dekat schematic diagram lah. Okay, tetapi kalau kamu jumpa soalan-soalan macam ni dekat paper 1, tak payahlah gigih buat schematic diagram ya. Try as much as you can to make it very fast. Saya suggest buat Punnett square lah sebab dia akan jadi lebih tersusun. 6 marks question tu Alright. Nanti next week kita cuba, kalau sempat kita cuba satu soalan buat schematic diagram dan kena explain schematic diagram. Maksimum markah dia ialah 8. Nanti kita cuba. Okay, so sorry for taking 3 minutes extra of your time. Thank you so much for coming. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. See you next week. Thank you, cikgu.